Bangi, dan juga di Universiti Melayu pun ada buat, dan juga ITM pun ada buat ya. Ada Profesor Zafarina, Profesor Zaki, Profesor Azmi di HUKM, Profesor Abdul Rahman Abdul Jamal, and a few others. Jadi kita sekarang ni telah pun menemui, maknanya kajian itu almost selesai ya, tapi masih lagi banyak kajian yang perlu dibuat. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenali asal usul kita yang sebenarnya ya. Apa yang ditulis oleh pengkaji Singapura, penulis Singapura yang bernama Timothy adalah lebih tua daripada Melaka ataupun kerajaan-kerajaan seperti Kedah, Langkasuka, Citu, di semua ni semua adalah lebih tua pada kerajaan Melaka ya. Ini saja saya nak beri contoh saja. Ini yang sudah saya terangkan tadi, di mana mengenai buku yang ditulis oleh Singapura. Bangsa Melayu ini sebenarnya adalah satu bangsa yang diceburui orang ramai ya. Mengenai Melayu ini telah diceritakan oleh ramai sejarawan barat, termasuk yang bernama Charles Keith daripada University Washington ni. Dia mengatakan Melayu ni di Thailand dipanggil sebagai kahit ya. Kalau di sini kita kata kalau jumpa si Anu tu dengan gula, bunuh si Anu tu dulu ya. Tapi di Thailand kalau jumpa kahit dan gula, bunuh kahit dulu, maknanya bunuh Melayu tu dulu ya. Itu adalah satu kajian yang dibuat oleh Profesor Charles daripada University Washington. Maknanya orang Thai orang Melaka banyak orang laut, di Selangor banyak orang bersisi dan Japun dan macam tu lah. Dia punya dia punya pecahan tu ya. Apa yang kita lihat hari ini di dalam hutan tu adalah hanya segelintir orang-orang asli yang tidak mahu membangun ya. Yang membangun tu dia duduk di tepi laut ya, ataupun yang buat perkampungan di luar, tidak membuat perkampungan di dalam hutan. Jadi apa yang membezakan mereka dan kita adalah oleh kerana orang yang menduduki luar daripada hutan tu, mereka bersemenda ataupun berkahwin campur antara satu kaum dan satu kaum yang jauh. Jadi dia adalah satu mutasi rambang di mana manusia menjadi lebih cerdik, lebih bijak, lebih tinggi ataupun lebih tampan, putih. Itu kerana kita berkahwin campur antara satu tempat ke satu tempat yang jauh ya. Tapi kalau kita kahwin adik-beradik macam orang yang asli masih boleh Curtis, bukan kita yang menulis. Dia sendiri mengakui tanah Melayu ini sebagai trofi untuk orang British ya. Ini yang saya cakap tadi, Mak Curtis ya. Buku ini ditulis tahun 2007. Ini ada satu orang lagi yang nama Syed Sen. Dia daripada negeri China, mainland China. Dia datang di tanah Melayu pada masa itu hanya untuk mengambil kekayaan yang ada di Perak dan di Selangor, dan dibawa kekayaan itu ke China. Pada masa itu China mengalami famine ya, tak ada makanan, dan negara dia menghadapi pemuflisan. Jadi Syed Sen inilah yang tolong menaikkan balik negeri China. Jadi negeri tanah Melayu ni kalau kita lihat daripada sejarahnya, kita menolong orang banyak, tapi kita tidak menolong diri kita sendiri. Bukan kita tak menolong diri kita sendiri, tapi kekayaan kita dirampas dan kita tidak dibenarkan mengusik ya. Tidak benar mengusikkan kekayaan itu hingga ke hari ini. Yang saya heran hingga ke hari ini ya. Semasa time British dulu kita tidak dibenarkan ke sekolah, kita tidak dibenarkan berniaga, dan kita tidak dibenarkan pergi ke pekan ya. Jadi kita hanya disuruh untuk menanam padi di kampung ya. Ini ada seorang profesor yang nama Yang Boyun. Yang Boyun ni adalah seorang profesor daripada Universiti Peking, tapi telah menjadi orang Amerika, duduk di Amerika. Dia mengatakan, dia mengakui ya yang bangsa Cina ni menjarah negeri jiran ya. Dia panggil Nantian. Nantian ni adalah bermaksud gerakan ke selatan. Itu apalah yang terjadi kepada negeri Champa, Funan dan Siam. Itu adalah kerja orang Tan yang telah pun diistilahkan oleh Yang Buin ni ya. Ini sekarang ni famous ya, di review oleh ramai pensyarah-pensyarah dan ahli sejarah. Ini di mana kita kehilangan banyak negeri kita melalui Francis Light ya. Apabila Francis Light datang ke Penang,
Dia kata pada Sultan Abdullah masa itu, dia kata dia ingin menyewa sahaja sebahagian daripada Penang untuk naval base. Ya, tapi apa yang terjadi apabila Sultan Kedah meminta sewa sebanyak 30,000 Spanish dollar setiap tahun. Francis Light kata okey, dia setuju. Tapi apa yang terjadi selepas 4 tahun, kerajaan British tidak membayar 1 sen pun sewa ke atas negeri Penang selama 4 tahun. Jadi selepas 4 tahun Sultan Kedah memerangi orang British. Ya, apabila ini terjadi, British datang dengan 3 brigade, ya, habis pam semua orang askar-askar Melayu habis mati. Jadi maknanya treaty atau perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Kedah dan British pada masa itu adalah under duress. Under duress maknanya terpaksa. Ini apa yang terjadi saya telah sebut tadi, di mana orang Thai memerintah negeri Kedah selama 88 tahun, tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Selama 88 tahun itulah apa orang kata, dikeringkan segala kekayaan yang ada di Kedah, emas ke timah ke apa yang ada di Kedah, masa itulah dekorate semua disebab balik. Jadi selepas orang British pergi ke negeri-negeri Melayu yang lain seperti Perak semua tu, jadi Sultan Melayu tak ada buat tekanan kepada British. Jadi orang kerajaan Thai berundur sampai ke petani. Jadi pada masa ini juga orang British membuat satu perjanjian yang kita ketahui hari ini sebagai perjanjian rahsia. Ya. Banyak orang tidak mengetahui apakah perjanjian rahsia ini, tapi 5 tahun dahulu dapat saya congkel apa dia perjanjian rahsia antara Kedah, antara British dan Thai. The Secret Treaty dia panggil. The Secret Treaty itu adalah satu perjanjian di mana kerajaan Thai berjanji tidak akan membuat terusan di segenting kera. Ya, sebab kerajaan Thai ada memberi concession kepada kerajaan Perancis, kerajaan Jerman dan kerajaan Holland pada masa itu untuk membuat terusan di segenting kera. Jadi apabila kalau jadi buat terusan itu, maknanya Singapura akan menjadi tidak lagi popular, tidak lagi akan menjadi suatu port yang berjaya. Jadi oleh kerana itu orang British bersetuju memberikan negeri kita petani besar, ya, tanpa pengetahuan sultan-sultan. Kerajaan negeri kita diberi kepada Thai melalui Treaty 1909. Tapi sebelum treaty itu ada treaty yang Secret Treaty itu pasal terusan. Hadiah kedua adalah tanah kita yang kita panggil hari ini petani besar. Petani adalah naratiwat, petani Nyala dan Satul. Satul kepunyaan Perlis, Nyala kepunyaan Kedah, dan petani kepunyaan Kelantan sebenarnya. Itu sehingga ke hari ini saudara mara di Satul, di Nyala, di petani masih ada lagi adik-beradik, sepupu dia semua di sebelah sempadan di tanah Melayu sekarang ini, hari ini, ya. Itulah jahatnya kerajaan British. Tapi oleh kerana Melayu banyak yang tidak bersekolah pada masa itu, sultan-sultan tak sekolah, masih lagi memanggil British untuk menolong mereka mengendalikan negeri-negeri, ya. Apa yang dah terjadi di Kedah, mereka masih lagi tidak belajar daripada kesilapan. Dia panggil untuk apa kata, memberi advice kepada Perak. Lepas tu dituruti oleh Negeri Sembilan. Lepas tu Pahang, last kali Johor. Jadi kesilapan itu adalah satu kesilapan yang dibuat oleh Sultan sebenarnya. Sultan, tapi daripada perjanjian-perjanjian yang saya baca, kebanyakan daripada perjanjian itu terjadi oleh kerana terpaksa sebenarnya. Ya. Dia dah masuk lama, jadi tak boleh nak pusing, tak boleh nak gustang balik. Jadi sepatutnya sebelum kita merdeka itu, kita uruskan tentang itu dulu, ya. Tapi hingga hari ini masalah itu tidak diurus. So jadi berlarut-larutkan hingga hari ini. Ini apa yang terjadi, ini apa yang ditulis oleh Sharon Osbourne, di mana dia
dalam buku yang bertajuk Blockage of Kedah, di mana orang-orang Thai memerangi bangsa-bangsa Melayu. Mengikut buku dia, yang memerangi bangsa Melayu bukanlah orang Siam, tapi yang kita belajar di sekolah, orang Siam yang melawan orang Kedah dan orang Perak. Ini sebenarnya adalah orang Cina. Mengikut Sherrod Osborne dan mengikut Turnbull, apa yang dilihat adalah orang Cina menyembelih orang-orang Melayu sehingga tak ada seorang pun lagi yang tinggal di negeri Kedah pada masa itu, ya. Cara dia menyeksa adalah dengan cara yang paling kejam yang kita tak terlintas kat kepala kita, di mana orang disuruh duduk menyangkung lepas tu ditanamnya pokok anak nipah ataupun anak buluh tu, dia punya buncing tu akan tumbuh dalam masa 24 jam, akan menembusi dia punya dubur dia hingga sampai ke perut dia. Jadi seksaan untuk mati itu memakan masa 3 hari. Jadi itulah yang disukai oleh orang-orang Thai pada masa itu, ya. Kita tidak mengetahui dalam sejarah kita hari ini, kerana saya tidak faham kenapa kerajaan tidak tulis, ya. Tapi ini ditulis oleh para sejarawan luar negara. Jadi cara kepupusan yang terjadi pada bangsa Melayu itu macam inilah, ya, cara dia. Ini apa yang Silam sebut tadi tahun 72, macam mana Khmer membunuh bangsa-bangsa Melayu di Cambodia, tinggal dah tak ada lagi orang lelaki, ya. Tinggal orang perempuan yang tinggal lagi kat sana, tak ramai orang lelaki. Cara dia membunuh dengan cara yang sama. Jadi selalunya saya punya ceramah makan masa 3,5 jam. Saya diberi 1 jam je untuk berceramah hari ini, sebanyak pendekkan. Ini sebab saya dah sebutkan tentang teliti rahsia tadi. Ini di mana di Museum Singapura, ya, yang saya kata tadi, dia memahat kepada para pengunjung yang Melayu ini seorang yang bangsa yang pemalas, yang merompak dan melanun, ya. Apa yang Singapura, saya rasa dia punya objektif adalah untuk pada masa dulu untuk merampas Singapura. Jadi apabila Singapura dirampas, sekarang ni dia nak museum pula Melayu dia. Ya, apa yang saya ini adalah istilah yang dibuat oleh arwah rakan saya, Profesor Datuk Ning Anwar Mahmud. Dia sebut, ya, Kesultanan Melayu di Singapura digula-gulakan, Singapura dirampas, Kesultanan Melayu ditamatkan, Istana Melayu di Singapura dimuseumkan. Sekarang ni Melayu satu dunia dia nak museumkan. Dengan cara mana? Dengan cara buku dia tadi, dia kata sebenarnya Melayu tidak wujud, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, satu orang Lee Kuan Yew, satu orang Cina yang bernama Lee Kuan Yew di Singapura boleh menamatkan sejarah kita di Singapura. Fikirkan ada 1 juta Lee Kuan Yew di Malaysia sekarang ni, ya. Fikirkan yang itu masak-masak. Ini adalah ini jangan disamakan dengan BRICS punya plan, ya. BRICS punya plan tu adalah semasa komunis dulu, apabila mereka nak pindahkan komunis bangsa-bangsa Cina yang berada di berada tempat. Oleh kerana masa tu komunis mengganas, dia nak satukan komunis. Dulu presiden yang bernama BRICS, dia membuat satu plan di mana Cina-Cina ni dikumpulkan dalam setempat, ya. Ini adalah jumlah bangsa Cina masa tu, almost 1 juta lah, ya. Tapi apa yang tidak kalau kita lihat di sini, bangsa British membelanjakan 26 juta untuk membuat infrastruktur untuk mengalihkan bangsa-bangsa asing ni kepada suatu tempat, infrastruktur yang ada sekolah, yang ada klinik, ya. Tapi di kampung-kampung tidak diadakan sekolah, tidak diadakan klinik. Mereka mula sekolah sejak tahun 1816, kita mula sekolah pada 1925. Itu beza dia, ya. Apabila mereka telah menjadi jauh lebih bijak, lebih terdidik, lebih kaya, baru kita dibenarkan sekolah. Itu pun hingga ke tahap darjah 5 saja ataupun darjah 4, ya. Di sini adalah apa yang tidak diketahui oleh Tunku Abdul Rahman pada masa itu. Apa yang dibuat British adalah bersamaan dengan Jus Solai. Jus Solai ini adalah satu terminologi yang bermaksud pemberian kewarganegaraan. Setiap orang Cina mendapat kewarganegaraan, bersamaan dengan kewarganegaraan diberi juga tanah, ya. Jadi semua, kalau kita lihat di sini, ini adalah satu artifak
yang saya dapat dengan permission ya. Ada nombor di sini. Jadi maknanya nombor ini tidaklah diada-adakan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bahasa Cina. Semuanya dapat ya. Tak ada seorang pun tak dapat. Semua dapat. Tapi ini walaupun ini adalah jumlah dia dalam lebih kurang almost 10,000, hanya di kawasan Kuala Kangsar dan Lumut sahaja. Saya boleh tunjukkan lagi di negeri-negeri lain. Di Negeri Sembilan, di Selangor, di mana ya. Kalau kita lihat di sini, orang India lebih banyak dapat daripada orang Melayu. Orang Melayu dapat seka 2 ekar hanya untuk tanam padi saja, tidak dibenarkan tanam getah, tidak dibenarkan melombong. Ya. Kalau di sini kalau kita tengok bangsa Cina ni, kita tengok kegunaan tanah adalah untuk melombong ya, untuk menanam getah dan melombong emas dan biji timah. Kita tidak dibenarkan. Jadi money makes money ya. Duit membuat duit. Dia telah terdahulu daripada kita selama 200 tahun. Jadi sekarang macam mana bangsa asing boleh marah kita? Kita baru nak bertapak dalam 30 tahun. Macam mana nak menandingi mereka? Mereka telah jauh ke hadapan. Inilah yang saya satu perasaan yang saya rasa, satu apa orang kata, satu tindakan yang saya buat ni, membuat roadshow. Satu kewajipan sebenarnya. Walaupun orang tak ada bayar saya untuk apa, satu kewajipan bagi saya dan rakan-rakan saya yang membuat kajian untuk memberitahu, untuk memberitahu bangsa kita macam mana kita ditindas hingga ke hari ini. Dia bukan bangsa asing yang ditindas seperti yang disebut-sebut oleh parti-parti lain yang katakan, termasuk juga si maksudnya mereka sastrawan tu Samad. Samad kata kita menindas bangsa asing. Jadi mana kewajaran dia tu kita menindas bangsa asing tu? Kita ditindas sejak British sampai hari ini. Sebabnya kita punya pemimpin tidak tahu sejarah. Itu sebab saya perlahan cuba memberitahu para pemimpin untuk mengetahui sedikit sejarah. Di sini itulah kita lihat ya. Ini bukan macam Datuk Usaimi yang itu ada bertanya sama ada Datuk Syahrul sama ada ini adalah bridge plan, bukan ya. Yang apa tu penyajian bridge tu adalah rumah, hanya rumah sebesar satu rumah saja dalam satu kepungan. Itu dipanggil bridge plan ya. Bersama di dalam kepungan tu ada sekolah, ada beberapa klinik ya. Tapi yang ni lain daripada bridge-nya plan. Ini adalah kalau kita cek macam mana satu orang yang di sini dapat tanah antara 3 ekar ke 300 ekar. Ya. Jadi macam mana dalam kepungan dia ada sampai 300 ekar untuk satu orang, tak ada. Ini adalah yang membolehkan mereka menjadi kaya raya. Ya. Jadi kalau dia kata kita bodoh sehingga dah 20 tahun pun kita tidak dapat menandingi bangsa dia, macam mana nak tanding ya? Macam MKRA sekarang. Pemimpin kata kita kena masuk dalam MKRA itu. Dalam kumpulan MKRA sekarang tu hanyalah jutawan. Kita masih lagi menjual nasi lemak. Macam mana nak menandingi ekonomi kalau buat cara begitu? Jadi sebab mereka telah lama mendahului kita. Ini adalah kalau ini memang saya sebut ya. Di sini lihat ni tahun 52 ya. Di mana British memberi bangsa asing 26 juta untuk membangunkan dia punya kawasan. Di sini kita kena minta sedekah pada bangsa Cina, MCA. Ini adalah artifak rahsia sebenarnya, tapi tidak lagi menjadi rahsia kerana kami dapat kebenaran ya. Kita bangsa Cina membuat satu welfare fund for the Malays. Kalau saya bangsa Melayu pada masa dahulu, saya tidak akan ambil ya, welfare fund ini. Negeri-negeri kita pula kena minta sedekah pada dia. 500,000 dia kasih pinjaman, dia luluskan tahun 52, dia beri tahun 53. Oh, saya tak tulis, saya tak apa di sini. Ada lagi satu artifak ya. Sebenarnya duit tu hanya diluluskan, diberi pada tahun 53. Maknanya makan masa 1 tahun juga untuk mereka memberi, tapi dia bukan beri duit cash. Duit itu digunakan untuk kononnya mengajar Melayu berniaga. Jadi duit itu masuk balik ke dalam tabung mereka. Upah untuk mengajar orang Melayu
berniaga. Kononnya lah. Jadi dia menulis dalam sejarah mengatakan mereka berbelanja 500,000 untuk menolong orang Melayu. Tapi apa yang kita tidak tahu, kerajaan belanja 26 juta duit kita kepada bangsa asing. 26 juta hari ini adalah berbilion, ya, bukan sedikit. Jadi itulah bezanya kalau kita tahu sejarah dan kita tidak tahu sejarah. Ini yang saya sebut tadi, di mana raja-raja Melayu ataupun usahawan-usahawan Melayu pada masa itu, tanah-tanah dan pelumpungan mereka dirampas. Antaranya adalah Mah Ibrahim, ya. Dia telah dibakar dan dibunuh. Ini adalah Cina daripada negeri China. Macam mana dia boleh dapat tanah beribu hektar, ya, di Terengganu, Kota Baru dan di Kelantan. Ini adalah tahun 1926, ya. Jadi macam mana tu dia punya, where is the fairness, ya, yang mengatakan kita tidak pernah menolong bangsa asing ni. Dia mendapat beratus ribu ekar, bukan sikit-sikit. Kita dapat 1-2 ekar pun bising. Ini adalah satu kajian yang dibuat oleh seorang Kapten Barnabas Kiwis, ya. Macam mana tanah Pahang sebesar 2,000 square miles diberi kepada bangsa asing tanpa dia kata pemberian itu adalah bertindan-tindan. Sebabnya kenapa? Kerana bendahara itu tidak pergi ke sekolah dan tidak tahu mengira. Duk beri tanah, rumah dia pun termasuk dengan concession itu, sebab tak reti mengira. Jadi itulah saya katakan, semua kekayaan kita semua dah habis, dah diambil pada masa itu, ya. Ini ada lagi satu pada tahun 82, 500,000 hektar diberi kepada Cina dan bagi Assam. Ni adalah benar, ya. Ini ditulis dalam buku sejarah Inggeris. Ini menjadi kaya raya dan sekarang ni menjadi anak cucu dia menjadi orang dipanggil Chinese tribe, ya, antara yang terkaya di dalam dunia. Semua daripada sumber kekayaan yang di tanah Melayu. Yang ni apa yang ditulis oleh Hugh Clifford. Dia kata tak guna nak bagi orang Melayu ni pergi sekolah, Dia kata Melayu ni elok tanam padi sahaja. Kalau pergi sekolah besok dia naik atas kepala. Sama juga dengan apa yang ditulis oleh Frank Swettenham. Dia mengatakan membuang masa bagi orang Melayu ni pelajaran yang tinggi. Sebab dia takut nanti kalau terlalu pandai, kita akan halau British keluar. Tapi kalau bangsa asing, masa-masa Cina itu tidak. Jadi itu yang terjadi tadi, apa yang Datuk On bertanya dengan saya mengenai ada 3 kali bangsa asing cuba membuat perampasan kerajaan sebenarnya. Antaranya masa komunis, dia berjaya memerintah selama 15 hari sebelum British datang balik. Ini saya sebutkan tadi di mana keagungan Melayu, di antara kepandaian Melayu adalah pembinaan kapal. Kalau kita lihat di sini, kapal yang besar ni adalah kapal Melayu yang dipanggil Jong. Jong tu cara orang British dan orang masa di China menulis sejarah kita yang kita belajar kat sekolah tu Jong sebenarnya. Nama dia, nama Cina ataupun bermaksud kapal, tapi Jong tu adalah bahasa Jawa yang bermaksud kapal. Jong tu maknanya adalah bahasa Melayu. Nah, Jong tu adalah kapal Melayu yang besar. Dia yang kecil ni adalah kapal perang Portugis yang terbesar. Jadi kalau kita lihat macam mana kapal yang sekecil ini boleh mengalahkan kapal besar adalah kerana kapal-kapal Melayu ni dia tidak ada tak ada ambition apa, ya, tak ada ambition untuk nak menjajah negeri orang. Jadi dia guna kapal ni untuk berniaga sampai ke Rome, ke negeri Rome. Jadi apabila orang British memerangi kita susah nak manuver kapal ni terlampau besar, ya. Dia kapal ni kecil, dia senang manuver. Dia ada gunakan masa zaman ini Cina baru discover gunpowder, ya. Jadi bangsa Portugis adalah orang pertama yang berkawan baik dengan Cina pada masa itu dan membuat gunpowder dan menawan menjajah negeri-negeri sebelah timur, antaranya adalah Melaka pada masa itu. Tapi kapal ni dipanggil kapal selepas start Melaka, kapal ini dipanggil nama kapal Menabarahi, dijadikan kapal untuk membawa orang haji ke Mekah. Ini adalah satu kapal. Ini adalah
apa yang ditulis oleh nakoda Portugis yang mengatakan kapal Melayu ini terlalu besar sampai kalau dibom pun tak tembus dinding kapal tu terlampau tebal dinding kapal tu. Jadi macam mana orang British menang adalah membakar dengan cara membakar kapal-kapal yang kecil yang berada di pelabuhan di Melaka masa itu Ini adalah lagi satu kapal yang terbesar, adalah kepunyaan Sultan Johor pada masa itu, dan orang-orang Johor mempunyai kapal-kapal besar yang dipanggil Galiong Johor. Kapal-kapal ini adalah dibina oleh orang Melayu sendiri. Ini mengikut ahli sejarah dan penjelajah bernama Tom Pires. Dia mengatakan kalau Jong Melayu pergi ke Canton di negeri China, kapal Melayu tidak dibenarkan berlabuh berdekatan dengan kapal-kapal Cina kerana kapal Melayu terlalu besar. Kalau tersentuh ataupun tergantuk dengan terhantuk dengan kapal Cina boleh pecah. Itu kekuatan kapal Melayu pada masa itu. Jadi kebesaran bangsa Melayu ataupun kepakaran bangsa Melayu pada masa itu untuk membuat kapal amat diceburui oleh bangsa asing, sehingga ada satu kapal orang Aceh ni yang dipanggil Cakra Dunia yang orang Portugis panggil Espanto del Mundo, yang bermakna penggedar dunia. Ya, apabila dapat ditawan dibawa balik ke Spain dan ke Portugal untuk ditiru macam mana orang Melayu ni buat kapal-kapal besar. Dibawa balik ke sana. Ini kapal kita di Singapura pada masa itu. Ini adalah limbungan di mana bangsa-bangsa Melayu membuat kapal di Pegu, di Sekentikera, di Bentam, di Pulau Jawa ni, di Terengganu hingga hari ini masih ada, di Johor, di OCEO. OCEO ni adalah Ibu Negeri Funan masa itu dan juga di Campang. Inilah ada antara reka bentuk kapal pada masa itu. Saya dah sebut dah pasal kepakaran Melayu ini sebenarnya diakui oleh para sejarawan bangsa asing. Seorang bangsa Melayu bernama Pu yang berasal dari Champa adalah antara yang paling termasyhur pada masa itu, membuat kapal sampai 200 kapal ditempah oleh bangsa Cina dan bangsa Mongol pada zaman dahulu keluarga Pu ni. Keluarga Pu ni dia punya moyang dia semua mati ditanam di Brunei. Keluarga ni akhirnya berpindah ke Brunei kerana keganasan bangsa Cina. Jadi dia give up, dia lari ke Brunei. Ini adalah keluarga Pu ni yang paling popular sekali lah di dalam sejarah. Ini adalah negeri Melayu dahulu daripada Sekentikera sampai ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau dan Singapura dahulu bersambung. Pada hari ini masih lagi dia punya laut tercetek. Semasa Ptolemy membuat pemetaan sejarah Asia Tenggara, Singapura dan Kepulauan Riau masih lagi boleh separuh tempat itu masih lagi boleh berjalan kaki. 800 tahun dahulu masih lagi boleh berjalan. Macam ada becak-becak sikit. Maknanya itu menunjukkan Singapura dan Kepulauan Riau adalah Johor yang sebenarnya. Apa yang dibuat oleh Belanda dan British memisahkan Kepulauan Riau daripada Johor dan Singapura dirampas oleh British adalah satu tindakan untuk memecah belahkan unity orang Melayu. Itu adalah satu agenda, hidden agenda yang dikatakan hingga ke hari ini. Ini apa yang terjadi hari ini, di mana kalau mengikut Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun dikatakan kita saf-saf kita jangan berpecah. Walaupun apa yang terjadi, yang kita tukar hanya yang atas, yang kepala. Kalau dia salah sebut, tukar kita tolong dia betulkan bacaan. Salah lagi, kita tukar imam. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah kita terbahagi kepada banyak mazhab. Kita terpisah, oleh itu kita tidak bersatu dalam apa jua yang kita hendak bentangkan kepada kerajaan. Itu sebab apa jua yang kita hendak tidak menjadi. Jadi oleh kerana itu bangsa asing senang sahaja masuk jarum-jarum dia kepada kita dan kita senang dengan mudah menerima. Kita masih ingat dia tertindas, sebenarnya kita tertindas. Masih lagi kita tidak mengetahui.
Ini cara mana orang India masuk ke Tanah Melayu melalui sistem Tagami dan sistem Cape Town ni adalah mana perjalanan mereka diberi percuma oleh British. British membawa masuk kalau melalui buku yang ditulis oleh seorang British yang dalam kau, dia mengatakan British dengan sengaja membawa berjuta orang bangsa asing ke Tanah Melayu untuk memajmukkan negeri Melayu, kerana pada masa British datang ke Tanah Melayu pada masa itu adalah zaman Crusade. Zaman Crusade maknanya zaman penyebaran bangsa agama Kristian. Tapi apabila sampai ke Asia Tenggara, didapati negeri di Asia Tenggara telah bertukar menjadi negara Islam. Jadi oleh itu dia memajmukkan negeri Tanah Melayu. Ini adalah sistem apa ni yang saya sebutkan tadi, kertas perjalanan orang India dan orang bangsa Cina. Kita ni sebenarnya masih ada lagi, sebab ada segelintir orang yang masih lagi memperjuangkan hak-hak Melayu tu. Orang itu pun cuba kita nak tumbangkan, itu yang heran. Ada yang tidak sedikit yang nak cuba nak memperjuangkan hak kita, ditumbangkan juga. Jadi itulah yang saya rasa risau dan saya rasa terpanggil, dan saya rasa memang terpaksa diberitahu tentang kita punya perbincangan ini. Ini adalah buku yang kami tulis, telah bersiap tapi masih lagi dalam editing oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah sebelum hujung bulan ini saya rasa dia siap diterbitkan jilid 1 dan 2. Ya, apa yang saya cerita tadi ada lebih detail dalam buku ini. Okey, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.